Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, izinkan saya seketika untuk memberikan sedikit ulasan mengenai satu perkara yang sangat penting bagi orang Islam, bagi orang Melayu di Malaysia, iaitu mengenai penglibatan orang Islam dan Melayu dalam arena politik, terutamanya politik yang boleh bersama-sama menentukan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala masa depan yang lebih gemilang, masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Apa yang ingin saya ketengahkan ialah tentang permasalahan-permasalahan besar yang sedang dihadapi oleh Parti Islam Se-Malaysia PAS yang saya pernah menjadi pemimpinnya sebagai naib presiden PAS selama 6 tahun berturut-turut dan menjadi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor 8 tahun berturut-turut sebelum saya dipecat daripada PAS. Apapun saudara, pemecatan saya daripada PAS tidak menyebabkan saya hilang arah, saya hilang tuju, saya menggelabah dan sebagainya. Tetapi ruang dan peluang yang ada, sama ada dalam PAS, sama ada di luar PAS, saya akan gunakan dengan sebaik-baiknya insya-Allah untuk kemajuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak sebutkan ialah tentang masalah-masalah besar. PAS sedang menghadapi masalah. Daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis masalah. Masalah PAS meninggalkan Barisan Nasional 77-78. Sampai sekarang ini masih menjadi isu lagi. Sebab penyelesaiannya masih tidak nampak. Apa sebabnya penyelesaiannya tidak nampak? Kita dapati paparan tentang sebab musabab berlakunya penyingkaran PAS daripada BN ketika itu nampaknya tidak seterang mana, tidak sejelas mana yang diterangkan oleh pimpinan-pimpinan PAS. Nombor 2 tentang amanat Haji Hadi. Amanat Haji Hadi sebagaimana yang banyak diteroka oleh seorang penulis yang akan saya sebutkan namanya, pengulas politik yang akan saya sebutkan namanya, dan orang yang bertanggungjawab yang saya rasa mempunyai kekuatan insya-Allah untuk membawa PAS ke satu jenjang yang akan dapat memberikan PAS satu kekuatan baru untuk menghadapi era baru dan juga tentang cabaran-cabaran baru. Para penonton yang hormati sekalian, PAS juga menghadapi masalah tentang kalimah Allah. Sehingga ini tidak selesai lagi. Ya. Majlis Syura Ulama telah memutuskan bahawa orang Kristian, orang bukan Islam dalam Bible berbahasa Melayu tidak boleh sama sekali menggunakan kalimah Allah. Ini telah diputuskan oleh Majlis Syura. Dan pula kalau kita lihat Majlis Pakatan Rakyat mengandungi presiden-presiden ketiga-tiga parti telah pun memutuskan bahawa bagi Pakatan Rakyat memang diizinkan, dibenarkan orang Kristian dan orang yang bukan Islam menggunakan perkataan Allah, kalimah Allah, terutamanya bagi orang Kristian dalam Bible berversi bahasa Melayu. Apa isu lagi? Banyak lagi isu-isunya kalau kita lihat. Isu mengenai kepimpinan PAS. Sudah tidak ada kepimpinan ulama dalam PAS. Kepimpinan ulama sudah terpinggir. Hampir 80% daripada ahli-ahli PAS pusat adalah terdiri daripada mereka yang bukan ulama. Satu masa dulu di awal-awal saya masuk PAS, saya menyertai parti PAS, kita dapati 75% daripadanya adalah daripada pimpinan ulama. Sesuai dengan moto PAS yang telah dicipta begitu cantik, yang melambai saya untuk masuk PAS. Inilah di antara motonya. Apa motonya? Kepimpinan ulama. Saudara dan saudari para penonton yang hormati sekalian, banyak lagi kalau kita nak cerakinkan, nak ceritakan satu persatu. Tapi bukan tempatnya untuk saya mencerakinkan itu. Tapi apapun, para penonton yang hormati sekalian, kita dapati seorang insan. Yang lain-lainnya, saya rasa yang lain-lainnya, apapun yang dikatakan oleh pimpinan PAS, atas nama sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Taat kepada pemimpin, taat kepada para ulama, taat kepada pimpinan ulama dan sebagainya, yang tidak mempersoalkan apapun yang disebutkan oleh ulama. Mengatakan berkawan dengan syaitan pun tidak dipersoalkan, Allah mencarut pun tidak dipersoalkan. Berbagai-bagai lagi yang pelik-pelik yang ditimbulkan tidak pernah dipersoalkan oleh ahli PAS, dan ahli PAS menerima seadanya apa yang dikatakan oleh pimpinan-pimpinan mereka. Bahkan yang terakhir ini yang tidak ada penyelesaian tentang kalimah Allah, kita dapati tak ramai orang-orang PAS yang mempersoalkannya, membawa ke pengetahuan pimpinan, dilaporkan
yang kita mengetahui atau tidak mengetahui apa yang berlaku di dalam parti, dalam tubuh parti PAS itu. Para penonton yang hormati sekalian, ya. Tiba-tiba muncul seorang insan dikatakan sebagai guru sekolah rendah, guru sekolah kampung, guru sekolah rendah yang layak mengajar hanya ABC saja. Guru yang telah dicemuh, guru yang telah ditempelak, guru sekolah rendah yang ditempelak. Siapa yang mentempelaknya? PAS kawasan mentempelak dia. PAS negeri mentempelak dia. PAS pusat pun mentempelak dia. Siapa dia? Dia ialah Cikgu Non, atau nama penanya ialah CN Al-Afghani, yang menulis berbagai-bagai buku. Air Mata Memali dia tulis, yang terakhir Kafirkah Aku ditulis oleh Cikgu Non. Cikgu Non, guru sekolah rendah, hanya berpelajaran di barangkali peringkat SPM begitu saja, yang tidak jarang ke kota, jarang ke Kuala Lumpur dan sebagainya, tidak begitu expose dibandingkan dengan teman-teman yang tinggal di sekitar Kuala Lumpur, di badan-badan besar. Cikgu yang diam di kampung, dalam suasana kampung, tetapi bangun untuk menegakkan keadilan dalam PAS. Bangun untuk memberikan nasihat kepada pimpinan tertinggi PAS yang sebahagiannya adalah golongan ulama, untuk tampil ke hadapan, membentangkan fakta-fakta di mana PAS telah meninggalkan pengkalan-pengkalannya, pengkalan perjuangannya. Apa pengkalan perjuangan PAS? Ialah menegakkan Islam dan melaksanakan hudud. Yang kata Cikgu Non, yang kata CN Al-Afghani, PAS telah meninggalkan pengkalannya. PAS telah tergelincir, PAS telah keluar daripada landasan. Saudara para penonton dan mata sekalian, siapa Cikgu Non? Saya dah sebut, guru sekolah rendah yang layak mengajar ABC sahaja, yang guru sekolah kampung, tetapi bangun dalam suasana, tuan-tuan sekarang ini, dalam suasana politik sekarang ini, bangun manusia ini, muncul manusia ini. Di kalangan 1 juta ahli PAS, Cikgu Non bangun. Di kalangan 1 juta ahli PAS, Cikgu Non ke depan. Di kalangan 1 juta ahli PAS, Cikgu Non menulis 2 buku mengenai PAS. Di kalangan 1 juta penyokong ahli dan penyokong PAS, kita dapati Cikgu Non begitu ke hadapan untuk menegur kepimpinan. Persoalannya, Cikgu Non ditempelak, Cikgu Non tidak diraikan, pendapatnya tidak diraikan. Hasil daripada penulisannya dan gerak kerjanya mengkritik sedikit kepimpinan PAS. Apa yang berlaku dalam peristiwa Memali misalnya, penguntan-penguntan derma Memali misalnya, apa yang berlaku kepada Amanat Haji Hadi misalnya, dinukilkannya dengan begitu dramatis sekali, ya, dalam tulisan-tulisan yang dibuat oleh Cikgu Non. Akhirnya Cikgu Non dipecat daripada PAS. Saya dipecat daripada PAS kerana saya menegakkan Islam di Selangor, untuk mempertahankan hak-hak orang Melayu di negeri Selangor. Sementara Cikgu Non pula dipecat, lebih kurang macam saya juga. Cikgu Non nak minta PAS balik ke tempat asalnya, minta PAS balik ke perjuangan asalnya. Para penonton yang dirahmati sekalian, berapa ramai Cikgu Non dalam PAS? Yang saya nampak Cikgu Non, kalau nak dikembangkan pemikiran Cikgu Non itu barangkali seirama, selari dengan Ustaz Nasaruddin Mat Isa, yang dalam beberapa minggu yang lepas juga telah dipecat daripada Majlis Syura Ulama. Seorang pemimpin muda, seorang ulama yang Datuk Fadil Noor telah nampak kebolehan, kemampuannya di awal-awal lagi, telah melantiknya ke satu jawatan yang tertinggi dalam PAS, Setiausaha Agung PAS. Waktu itu beliau menjadi pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bayang kepercayaan almarhum Datuk Fadil Noor kepadanya. Bayang kepercayaan, keyakinan kepimpinan Ustaz Nasaruddin yang diberikan oleh almarhum Datuk Fadil Noor. Tetapi pergi kepada pimpinan sekarang ini, orang seperti Ustaz Nasaruddin tidak ada nilainya lagi. Yang bernilai ialah parasit-parasit, yang bernilai ialah Anwarinas yang menguasai pimpinan PAS sekarang ini. Dan mereka lah dikatakan oleh penulis-penulis, dikatakan oleh penasihat-penasihat politik yang bertanggungjawab sebenarnya, yang menghukum antaranya Cikgu Non tadi, yang menghukum Ustaz Nasar, termasuk barangkali tentang pemecatan saya dalam PAS pun sebahagiannya adalah mainan-mainan politik daripada kumpulan parasit dan juga Anwarinas. Berikutnya para penonton yang dirahmati sekalian, PAS memerlukan lebih ramai lagi Cikgu Non. Kalau boleh, ramai Cikgu Non di Kedah, ramai Cikgu Non di Kelantan, ramai Cikgu Non di Terengganu, ramai Cikgu Non di Selangor, ramai Cikgu Non di mana juga yang PAS berada dan PAS bertapak.
Kalau boleh, Cikgu Non sama ada manusianya dapat dizahirkan, dapat diduplikat lagi manusia-manusianya. Bahkan ideanya pun kalau dapat diduplikat di peringkat cawangan, di peringkat kawasan, di peringkat negeri, di peringkat pusat. Kalau inilah manusianya dapat dibangunkan, inilah manusianya dapat dilahirkan, saya yakin dalam masa yang terdekat PAS akan balik kepada pengkalannya. Dalam masa terdekat PAS akan balik ke landasannya. Dalam masa terdekat PAS akan menyongsong balik kekuatan semangat jihadnya untuk menegakkan negara Islam dan melaksanakan hudud di bumi Malaysia ini. Dalam masa yang singkat PAS akan boleh balik kekuatan yang ada kepadanya. Kekuatan yang telah disongsongnya, kekuatan yang telah dijunjungnya selama hampir 60 tahun oleh pimpinan besar seperti Dr. Burhanuddin Helmi, seperti Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, seperti almarhum Mursyidul Am Yusof Rawa, seperti almarhum Datuk Fadil Noor, dan berbagai-bagai lagi talian-talian ulama yang telah memimpin PAS. InsyaAllah akan berkumandang balik, akan ke depan balik, akan menunjang balik. Dan dengan itu juga insyaAllah kekuatan yang ada kepada PAS itu akan melenyapkan, akan menutup mulut-mulut daripada DAP, mulut-mulut daripada pimpinan PKR yang selama ini memperkotak-katikkan PAS. Para penonton, PAS kena balik kepada jaluran asalnya. PAS kena balik kepada jaluran kekuatannya. PAS perlu menimba balik semangat jihadnya. PAS perlu bangun sekarang ini. Dan orang-orang seperti Cikgu Non adalah manusia kecil. Tapi manusia kecil, jawatannya kecil, tapi jiwanya begitu besar. Perjuangannya begitu hebat. Pemikirannya begitu jauh ke depan. Meninjau di ke depan, meneroka di hadapan. Untuk melihat masyarakat Islam, masyarakat Melayu terus tegak, terus hebat di bumi Malaysia yang kita cinta ini. Akhirnya para penonton yang dirahmati sekalian, insya-Allah saya mengharapkan dengan apa yang disebutkan oleh Cikgu Non itu menjadi wake up call. Menjadi wake up call kepada pimpinan-pimpinan tinggi PAS. Wake up call kepada parasit-parasit dalam PAS. Wake up call kepada Anwarinas dalam PAS. Wake up call kepada ulama-ulama besar dalam PAS. Supaya manusia-manusia kecil ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu jalan baginya untuk mengingatkan pimpinan, untuk memberitahu pimpinan, untuk menasihat pimpinan, untuk membawa pimpinan menoleh ke belakang, melihat apakah yang berlaku ini sebenarnya yang patut dilakukan. Apakah yang lakukan ini mengikut sirah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in. Adakah apa yang dilakukan oleh PAS ini selari dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah? Apakah yang dilakukan oleh PAS ini selari dengan kehendak jiwa, hati, sanubari, pemikiran kebanyakan ahli dan penyokong PAS termasuk rakyat Malaysia di bumi Malaysia ini? Maka dengan itu saya menyerukan sekali lagi, bangunkan Cikgu Non, Cikgu Non. Lahirkan Cikgu Non, Cikgu Non. Mantapkan Cikgu Non, Cikgu Non. Kedepankan Cikgu Non, Cikgu Non. Kemukakan Cikgu Non, Cikgu Non. Kedepankan dan insya-Allah Cikgu Non dengan suara-suara yang melambai-lambai, dengan suara-suara yang berteriak-teriakan, dengan suara yang bersambung-sambungan di seluruh Malaysia ini, insya-Allah menyebabkan PAS akan kembali menjadi sebuah parti yang akan membawa sesuatu harapan yang tinggi kepada umat Islam, umat Melayu di bumi Malaysia ini. Cukup setakat itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.